Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asma Najihah binti Barazi. Nombor metrik 050543. Pengenalan. Hakimiyah dalam pemerintahan merupakan suatu asas sistem politik Islam, iaitu memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam. Hanyalah hak mutlak Allah. Kuasa menentukan hukum ini tidak dimiliki oleh sesiapa pun melainkan Allah. Siasat syariah ataupun politik Islam meletakkan Allah SWT selaku sumber kedaulatan dan kekuasaan dan tidak ada kuasa lain yang boleh menandinginya. Konsep hakimiyah, definisi. Hukum menurut Al-Maududi ialah kuasa Allah itu berbeza dengan kuasa manusia. Ilahiyah, sesuatu yang diyakini sebagai penolong dan tempat memohon pertolongan. Al-Hakimiyah, Al-Ilahiyah, iaitu konsepnya menjelaskan bahawa Allah ni adalah penguasa yang tertinggi dan mempunyai kedaulatan undang-undang tertinggi di alam semesta. Dalil mengenai hakimiyah daripada surah Al-Qasas ayat 70 yang bermaksud, dan dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas menunjukkan mengenai hal al-hakimiyah ilahiyah ini, iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dalam menentukan perundangan dan mengeluarkan hukum. Menurut Al-Maududi, ketaatan hanyalah kepada Allah dan wajib untuk mematuhi undang-undang Allah. Tambahan pula, boleh jadi haram jika meninggalkannya dan mengingkari undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi ke hakimiyah menurut ulama usul fiqh. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahawa beliau menyatakan di dalam perbahasan tentang Al-Hakim pemerintah jelaslah bahawa tak ada pemerintahan melainkan ia adalah milik Allah. Dan Nabi SAW, sultan, tuan, bapa dan suami apabila memerintah dan mewajibkan, maka ia tidak menjadi wajib daripada ucapan mereka. Bahkan ia menjadi wajib kerana Allah mewajibkan mentaati mereka. Jadi yang wajib adalah mentaati Allah Ta'ala dan mentaati siapa yang Allah mewajibkan untuk mentaatinya. Menurut Syed Qutb, hakimiyah adalah kerajaan Allah di bumi dan akan berdiri dengan dijadikan syariat Allah yang memerintah dan segala urusan yang dikembalikan kepada Allah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat yang jelas. Menurut beliau lagi, perkara utama dalam Islam itu ialah konsep Tauhid. Tauhid menurut beliau merupakan dasar dari konsep kedaulatan Tuhan. Perbuatan menghindarkan diri daripada kewajipan-kewajipan umat Islam di bumi ini merupakan satu pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk perbuatan syirik, iaitu menyekutu undang-undang Allah dan undang-undang yang lain. Menurut pandangan Al-Maududi, bentuk teokrasi yang dibawakan oleh Islam ialah pemerintahannya tidak dikuasai oleh sekumpulan manusia, khadam ataupun masyayikh. Bahkan kuasa ini berada di tangan seluruh umat Islam. Pemerintahannya berdasarkan apa yang disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, kuasa eksekutif dibentuk oleh suara umat Islam. Mereka juga berhak melucut jawatan eksekutif. Begitu juga, semua urusan yang diwujudkan dalam syariah memiliki hukum yang jelas dan tidak boleh diputuskan melainkan dengan ijma' umat Islam. Dan Khawarij. Kebanyakan penulis menyatakan pemikiran hakimiyah ni berasal daripada Khawarij yang menentang Sayyidina Ali bin Abi Talib kerana Sayyidina Ali dia menerima asas pemikiran tahkim. Slogan yang masyhur di kalangan Khawarij ni iaitu tiada pemerintahan melainkan milik Allah. Dan kata-kata Khawarij ni adalah benar, tetapi dari segi intipatinya adalah tidak adil kerana tidak meletakkan kata-kata itu bukan pada tempatnya. Selain itu, golongan Khawarij ni menyatakan bahawa pemimpin yang melanggar perintah undang-undang Allah ni patutnya digulingkan dan diperangi serta dijatuh hukum kafir. Isu hakimiyah dan takfir. Khawarij dikaitkan dengan pengganas kerana pemahaman hakimiyah mereka ini boleh memudaratkan sehingga ke arah ekstremis. Dan Khawarij mempunyai dua doktrin, iaitu konsep at-takfir dengan konsep hakimiyah. Golongan Khawarij ini dikatakan mempunyai penyakit kekeliruan ilmu dan sehingga mereka menjadi bebal, dan di mana mereka ini menafikan pendapat orang lain, pendapat Rasulullah dan pendapat para sahabat. Khawarij pada masa kini yang digelar Khawarij moden yang memerangi individu masyarakat yang tidak menegakkan konsep hakimiyah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abu Talib, maka dari situ salah satu bermulanya sejarah takfir yang menunjukkan Khawarij sebahagian ideologi perjuangan yang bersifat pengganas dan ekstremis yang melampau sehingga mudah menjatuhkan hukum kafir kepada orang lain. Istilah takfir ini berasal daripada perkataan kafara yang bererti menutup, dan keseluruhan penggunaan istilah tersebut merujuk kepada sesuatu amalan yang bertujuan menutup dosa dengan amalan soleh. Fenomena takfir ini bermula kembali pada era kebangkitan Islam pada tahun 1970-an sehingga 1980-an. Istilah takfir yang digunakan secara meluas selepas lahirnya golongan yang dikenali sebagai At-Takfir wal Al-Hijrah. Takfir wal Al-Hijrah, antara pegangan mereka ialah mengkafirkan mereka yang melakukan dosa besar yang berterusan dan serta tidak bertaubat. Oleh kerana itu mereka ini layak menerima laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Tambahan pula mereka mengkafirkan pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Islam iaitu hakimiyah dan melabelkan pemerintahan pada masa kini kafir, zalim dan fasik. Dan mereka juga mengkafirkan rakyat yang mengikut penunjuk pemerintah sedemikian dan reda terhadap pemerintahan yang tidak mengikut hakimiyah. Menurut pandangan Jamaah At-Takfir wal Al-Hijrah lagi, iman itu merangkumi pengucapan dan amalan. Selain itu, pentafsiran mereka terhadap amalan itu ditambah lagi dengan menganggotai jemaah dan menyeru kepada prinsip hakimiyah itu mengembalikan hak-hak menentukan hukum hakam kepada Allah. Di Afghanistan, konsep hakimiyah menjadi dasar seluruh kelompok radikal dan dalam menjustifikasikan sikap dan tindakan mereka. Pemerintahan di Afghanistan adalah berdasarkan hakimiyah yang menyebabkan Taliban dapat menegakkan peraturan sosial dan meletakkan dasar atau pandangan politik mereka berdasarkan Islam. Di Afghanistan terdapat banyak jemaah yang berpuak dan ia merupakan sesuatu yang amat bahaya kepada kesatuan umat Islam. Jemaah-jemaah tersebut telah melahirkan perebutan kuasa dalam menentukan politik masing-masing di dalam kerajaan. Di peristiwa itu berlakulah beberapa pertelagahan sesama mereka. Tindakan permulaan Taliban adalah untuk menyelesaikan perbalahan tersebut. Namun tindakan Taliban tersebut menyebabkan golongan-golongan ini menjadi marah dan mengambil sikap untuk menyerang Taliban. Sikap dari golongan ini menyebabkan berlakunya peperangan antara Taliban dengan mujahid-mujahid ini. Rentetan dari itu ia menjadikan mereka ini terlalu ekstrim sehinggakan muncul pemerintah Taliban secara ekstrim dan Al-Qaeda, sebuah gerakan jihad yang dikenali sebagai kelompok terorisme. Taliban menegakkan versi undang-undang syariah yang secara melampau dalam pelaksanaan dan melarang wanita untuk menjalani kehidupan umum. Berkaitan antara hakimiyah dan ijtihad, peluang ijtihad dalam politik. Syariah Sunni menjelaskan bahawa terdapat dua jenis hukum hakam syariah, iaitu pertama berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak yang bersifat terperinci daripada Allah SWT, dan yang kedua berkaitan dengan adat ataupun peraturan manusia dalam urusan keduniaan mengikut kesesuaian. Walaupun keduanya berbeza, maka ia saling bergantung antara satu sama lain. Menurut Imam Ash-Shatibi menjelaskan perlunya dilakukan ijtihad dalam perkara ini secara terperinci kerana syariat tidak menetapkan nas dalil tentang perkara hukum terhadap sesuatu secara terperinci, akan tetapi ia didatangkan melalui dalil-dalil secara umum. Antara faktor perlunya ijtihad politik adalah kerana dipengaruhi persekitaran politik dalam sebuah negara yang sesuai dengan perkembangan dan realiti semasa. Seterusnya, hakimiyah dan demokrasi. Konsep hakimiyah ini selari dan tidak bertentangan dengan unsur demokrasi, iaitu hak kebebasan. Ini kerana konsep hakimiyah ini yang menjadi garis panduan kepada manusia untuk menguruskan urusan di dunia. Demokrasi juga sebenarnya adalah hanya sebahagian kecil daripada aspek siasi dan diketualikan sebagai farakat ataupun ruang ijtihad seiring dengan peredaran masa dan zaman. Menurut Al-Qanusi, menerima idea hakimiyah adalah melaksanakan satu hak bagi merealisasikan kebebasan memilih. Oleh itu, hakimiyah tidak bermakna Tuhan secara berterusan campur tangan dalam semua urusan keduniawi manusia, termasuklah dalam urusan tadbir negara. Seterusnya, pengamalan demokrasi di Malaysia. Demokrasi yang digunakan oleh negara Malaysia adalah demokrasi berparlimen. Walau bagaimanapun, demokrasi yang diamalkan di Malaysia agak berlainan sedikit dengan asas pemerintahan demokrasi yang berasaskan teori pengasingan kuasa di Amerika.
Malaysia adalah sebuah negara yang dikatakan contoh kepada demokrasi Islam dengan syarat beberapa kelemahan-kelemahan demokrasi dihindarkan ataupun diperbaki dengan adanya nilai-nilai Islam. Demokrasi Islam perlu dikukuhkan dengan meletakkan peraturan yang berlandaskan ajaran Islam yang sebenar dalam melaksanakan pemerintahan dan mengaplikasikan syura sebagai satu asas perubahan sistem demokrasi yang diamalkan. Kesimpulan bagi pembahasan kita pada hari ini ialah ruang ijtihad diperlukan dalam urusan tadbir negara dan tidak bermakna hakimiah diketepikan begitu saja. Hal ini kerana hakimiah merupakan suatu kuasa mutlak Allah dan tidak boleh diambil mudah. Maka terdapat juga dalam setengah urusan duniawi yang tidak wujud nas dalam Al-Quran dan hadis. Perkara ini tidak dilarang kerana baginda Rasulullah SAW sendiri menggunakan ruang ijtihad selagi mana ia tidak bertentangan dengan nas-nas syarak yang merujuk kepada konsep faraqat.